أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah surah Saba. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 54 ayat. Dinamakan surah Saba perihal penduduk negeri Sabah, kerana kisah mereka ada disebutkan pada ayat-ayat 15 hingga 21. Di antara intisari kandungannya, pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa segala puji tertentu baginya, kerana dialah Allah yang menciptakan dan menguasai seluruh alam. Dan dialah Allah yang maha melimpah nikmatnya dan rahmatnya kepada sekalian makhluknya dalam alam kehidupan ini. Dan yang maha melimpah nikmatnya dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman dan taat
pada hari akhirat. Setelah menolak fahaman kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak percayakan kedatangan hari kiamat, dan setelah menerangkan keistimewaan yang telah diberikan kepada nabi-nabi yang telah lalu, maka Allah Ta'ala memberi amaran kepada golongan yang musyrik itu, sekiranya mereka masih berdegil dengan kekufurannya, maka mereka akan dibinasakan sebagaimana penduduk negeri Sabah, yakni Yaman tua, yang telah dibinasakan kerana mereka kufur ingkar. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan bahawa baginda adalah diutus kepada umat manusia seluruhnya sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Sebagai penutup, digambarkan keadaan orang-orang yang bersalah pada hari kiamat. Mereka kelihatan cemas, takut dan gerung gemetar bila menyaksikan azab seksa yang disediakan untuk mereka. Semasa mereka diseret untuk menerima balasannya, mereka berkata, kami sekarang beriman. Tetapi pengakuan mereka yang demikian tidak ada gunanya, kerana tempat beriman ialah di dunia, sedang mereka telah terpisah dari dunia dan tidak mungkin kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwal rahimul ghafur. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah yang memiliki dan yang ada di bumi. Dan baginya lah juga segala puji di akhirat. Dan dialah sahaja yang Maha Bijaksana lagi Maha Mendalam pengetahuannya. Ia yakni Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya. Dan dialah jua yang Maha Mengasihani lagi Maha Pengampun. Surah Sabah merupakan surah yang ke-34 dalam susunan surah-surah Al-Quranul Karim. Pada juzuk yang ke-22 yang mengandungi 54 ayat. Dinamakan Sabah, menceritakan tentang raja-raja, penguasa yang memerintah kota Yaman, yang disebut oleh Allah pada ayat yang ke-15 hingga 16. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya pada negeri Sabah itu tempat tinggal manusia, tempat tinggal sekumpulan umat, ada tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatannya. Di mana kita tahu Sabah ialah satu nama di Yaman, negara yang mewah, yang subur, yang terkenal dengan mempunyai kebun-kebun yang menghijau dan juga bumi yang senantiasa subur menumbuhkan apa sahaja. Namun disebabkan mereka kufur kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka melalui banjir ataupun pecahnya satu empangan yang disebut empangan Ma'rib dan dikenali sebagai Sailul Aim, yakni banjir disebabkan kesan pecahnya empangan tersebut, yang menghancurkan tamadun, yang menyebabkan mereka tidak lagi tinggal di sana dan berhijrah serta merempat di tempat-tempat yang lain. Maka surah ini kalau kita lihat dengan kaitannya dengan suratul Ahzab yang kita bacakan sebelum ini, maka ada 3 kaitan yang jelas. Yang pertama, bahawa surah ini dimulakan dengan menerangkan tentang Allah empunya kerajaan yang sempurna, memiliki langit dan bumi dan segala isinya, kerana ia bersesuaian dengan kesudahan surah Ahzab yang menerangkan bahawa Allah akan membinasakan orang munafik, lelaki dan perempuan, dan orang-orang kafir, lelaki dan perempuan.
Maka bila Allah Ta'ala menyebut kenapa Allah yang berhak membinasakan orang-orang yang mengingkarinya, kerana bagi Allah itu miliknya langit dan bumi dan segala isinya. Maka yang memiliki berhak mengazab. Yang memiliki berhak menjatuhkan hukuman. Maka dalam kaitan surah Sabah yang kita bacakan pada malam ini dengan surah Ahzab semalam, menjelaskan tentang kesempurnaan kuasa Allah dalam mengazab manusia yang mengingkari. Yang kedua, kalau kita lihat akhir surah Ahzab ialah wa kana Allahu ghafurur rahim. Adalah Allah itu pengampun dan penyayang. Dan pada permulaan surah Sabah Allah menyebut wa huwar rahimul ghafur. Allah itu penyayang lagi pengampun. Menunjukkan Allah Ta'ala sentiasa menawarkan kepada hamba-Nya dengan sifat pengampunannya dan sifat sayangnya. Dengan bahasa mudah, Allah memberi ruang seluas-luasnya untuk manusia disayangi oleh Allah. Sebagaimana Allah memberikan ruang seluas-luasnya untuk manusia diampunkan oleh Allah. Ini pilihan. Kemudian yang ketiga, kalau dalam surah Al-Ahzab menceritakan orang kafir mempersendakan hari kiamat sambil berkata, bila kiamat? Persoalannya bukan soalan nak tahu. Tetapi persoalan ini disebut sebagai soalu istihza. Dia tanya untuk mempersendakan. Maka dalam surah Sabah yang kita bacakan pada malam ini akan menceritakan bagaimana sifat sebenar orang kafir mengingkari hari kiamat. Sebelum ini orang kafir mempersendakan dengan bertanya bila kiamat. Pada surah yang kita bacakan pada malam ini akan menjelaskan bahawa bagaimana sifat orang kafir itu memang tidak percaya kiamat. Pertanyaan mereka tentang kiamat bukan pertanyaan untuk menambahkan keimanan atau keyakinan. Pertanyaan kerana mereka tak percaya. Maka Allah akan menjawab segala tingkah laku mereka dalam menolak beriman dengan hari kiamat. Kalau kita lihat dalam intisari kandungan surah ini secara umumnya, dimulakan surah ini dengan memuji Allah Ta'ala. Dan ini di antara salah satu surah yang dimulakan dengan ucapan Alhamdulillah. Kita ada surah Fatihah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Kita ada surah Al-Kahfi yang juga dimulakan dengan Alhamdulillah. Kita juga ada surah Sabah yang juga dimulakan dengan Alhamdulillah. Kita ada surah Al-An'am yang juga dimulakan dengan Alhamdulillah. Dan kita ada surah Fatir yang juga dimulakan dengan Alhamdulillah. 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Yang ini segala puji bagi Allah. Untuk menunjukkan puji yang selayaknya bagi Allah. Lain daripada Allah tidak mampu menanggung pujian. Tuan-tuan, pujian ini berat, bukan ringan. Seorang bila dipuji, dia seperti memikul satu beban yang berat. Mula-mula memanglah seronok. Belum dipuji, memang kita cari pujian. Bila pujian ini makin banyak, maka dia makin berat. Dan manusia, bila dia dipuji, dia takut pujian itu akan hilang. Kerana itu bila ada seorang dia keji dia pun rebah. Dek beratnya pujian tersebut. Dan manusia tak layak. Ketika mana kita suka pada pujian, sebenarnya pujian itu boleh buat kepada kebinasaan. Jangan suka dipuji. Bahkan Rasulullah mengajar kita, kalau berhadapan dengan orang suka puji, ambil pasir balik muka dia. Kenapa pujian itu boleh binasakan kita? Tuan-tuan bayangkan pemimpin ditaktur sebab dia dipuji. Akhirnya dikekal dengan ditakturannya kerana pengampu-pengampu yang memuji. Sebab manusia sifatnya ada kelemahan. Yang perlu dia ada ialah orang yang sentiasa mengingatkan kesalahannya. Tetapi kita tak perlu orang yang puji kita. Kerana kalau orang tu selalu puji kita, kita akan kekalkan kesalahan kita. Akhirnya pujian tu jadi mengampu. Lebih-lebih mengampu. Terutamanya orang yang jadi pemimpin yang sekelilingnya semua puji dia. Tak ada seorang pun berani membetulkan dia. Akhirnya dia menjadi sombong. Ego. Tidak melihat kekurangan dirinya, maka dia binasa cepat. Agak sukar kita nak cari seorang pemimpin yang sekelilingnya tak puji dia. Yang menegurnya. Sebab itu pujian ini kita tak layak. Yang layak Allah. Manusia bila dipuji, dia jadi sombong. Bila dipuji, dia alpa keaiban dirinya. Bila dipuji, dia mula menghina orang lain. Bila dipuji, dia mula rasa takut hilang pujian. Tetapi bila kita dah dipuji, kita paling takut orang keji balik. Takut. Kan tu kita tak boleh fikir benda tu. Ramai mana orang yang sesudah dipuji, tiba orang kutuk dia sekali, dia pun dah jadi macam lemah. Sebab
kita tak mampu tanggung. Yang mampu, yang berhak dipuji cuma Allah. Sebab itu Allah mengajar kita, bila mana kita puji-puji, cepat-cepat kembalikan pujian pada Allah. Dengan itu pujian yang kita dapat jadi ringan, dia tak jadi beban. Orang puji kita bagus itu ini, kembalikan cepat-cepat pada Allah. Kan ia beban. Jangan anggap itu tak beban. Dia tak semudah macam kita sangka. Sebab tu ramai orang yang asal tak glamour, kemudian nak jadi glamour. Lihat kesudahan hidup dia. Bila dia dah jadi glamour, teruk hidup dia. Tak menentu hidup dia. Tak tahu bagaimana nak kekalkan. Kalau seorang dipuji cantik, maka dia takut mukanya akan keduk dan tua. Takut sangat. Akhirnya dia bercocok sana, cocok sini. Belah sana, belah sini. Dia buat semua plastik surgery dan sebagainya. Akhirnya mukanya jadi macam kodok. Macam kucing. Jadi teruk. Kerana asal dia dipuji, kalau nak kekalkan keindahan muka wajahnya, apa yang patut dia buat? Seorang yang asalnya kaya, dipuji kaya. Maka oleh kerana nak kekalkan kekayaannya, maka dia mula terlibat dengan benda yang tidak baik. Seorang dipuji kerana kuat. Dia nak kekalkan kekuatannya, maka dia mula mengambil benda-benda yang terlarang. Kerana kita manusia. Sebenarnya memang tak layak dipuji. Kenapa tak layak? Kerana pujian itu berat. Kalau diminta diletakkan batu di belakang kita, ia jauh lebih ringan daripada diminta kita memikul pujian. Itu jangan syok sangat pujian. Pujian tu anggapkan macam angin lalu macam tu je. Jangan ambil kisah sangat. Bukan katakan Alhamdulillah. Kemudian kita lihat surah ini yang kita sebut tadi dimulakan dengan Alhamdulillah. Puji pada Allah kerana dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa nak puji Allah? Dialah cipta langit dan bumi. Dan memberi rezeki, yang mengutuskan malaikat, mengutuskan rasul-rasul. Maka Allah berhak dipuji. Yang kedua, dalam kandungan surah ini menceritakan keingkaran musyrikin. Orang-orang yang kafir tentang hari kebangkitan sesudah kematian. Dan juga dalam surah ini menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang banyak kepada manusia. Untuk manusia mensyukurinya. Dan nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Untuk menjadi pengajaran kepada kita semua. Dan surah ini juga menceritakan dalil-dalil tentang kewujudan Allah dan keesaannya. Dan mengkritik dakwaan para penyembah berhala tentang berhala yang disembah, berhala yang dipuja, yang dianutinya. Kemudian surah ini juga menceritakan tentang umum risalah Nabi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan diutuskan kepada orang Arab saja, bukan kepada manusia semuanya, bukan kepada jin, bukan Rasulullah diutuskan kepada malaikat. Cuma perutusan Rasulullah kepada manusia dan jin sebagai taklifan. Taklif yakni Rasulullah bawa hukum syarak. Perintah dan larangan. Manakala Rasulullah diutuskan kepada malaikat sebagai tashrifan, yakni memuliakan malaikat. Kerana adanya Nabi SAW, maka malaikat-malaikat ini turut tempias mendapat kemuliaannya. Diangkat kemuliaan pada malaikat. Maka malaikat dapat mendampingi Rasulullah SAW, dapat bersama dengan Rasulullah, dapat menjadi perantaraan wahyu kepada Nabi SAW. Satu kemuliaan kepada malaikat-malaikat. Bukan malaikat-malaikat boleh turun ke bumi disebabkan kemuliaan Rasulullah pada malam Lailatul Qadr. Semuanya turun kerana kemuliaan Rasulullah. Yang tidak berlaku pada Nabi-Nabi yang lain. Bila Rasulullah diutuskan, maka Allah memberkati bumi ini dengan turunnya malaikat. Bukan sekadar setiap hari. Bukan sekadar setiap pagi dan petang. Bahkan mereka ini turun beramai-ramai bersama Jibril pada malam yang agung Lailatul Qadar. Kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini juga menjelaskan tentang bagaimana keingkaran musyrikin, penyembah berhala terhadap Al-Quran dan dakwaan mereka bahawa Al-Quran ini suatu yang diada-adakan, bukannya wahyu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, memberi peringatan dan amaran akan akibat yang menimpa mereka sebagaimana akibat yang menimpa umat-umat terdahulu. Dan surah ini yang diakhiri dengan menyeru orang-orang musyrik, pada penyembah berhala, orang-orang kafir, kepada beriman kepada Allah yang esa, yang satu, sebelum datang kiamat. Kerana waktu itu tidak lagi bermanfaat keimanan ataupun tiada lagi manfaat segala kepercayaan. Kerana iman itu cuma bermanfaatnya di dunia. Kalau mereka memilih tidak beriman, maka tidak guna lagi hari akhirat.
Dan ulama merangkakan, tadi kita sebut secara umum, itu 7 kandungan surah Saba. Para ulama ketika mana merenung ke seluruh surah dan ayat-ayat dalam surah ini, lalu mereka menyatakan bahawa dalam surah ini al-idrak, supaya kita mengetahui, itu yang ini dipanggil istinbat ataupun pengajarannya. Pengajarannya supaya kita mengetahui hanya iman dan amal soleh sahaja yang menjadi ukuran di sisi Allah. Bukan kuasa, bukan harta, bukan keturunan kita, bukan pendek tinggi, bukan lawa wuduh kita, bukan juga bangsa dan sebagainya. Yang menjadi qiwam ataupun asas kepada balasan Allah kepada hamba-Nya ialah iman dan amal soleh. Dua ni. Supaya kita baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang sihat, baik yang sakit, baik lelaki, baik perempuan, baik yang berketurunan raja atau mahin, menyibukkan diri untuk menjaga iman dan beramal soleh. Tak payah kita nak dengki dengan nikmat-nikmat yang lain. Kerana itu bukan ukuran di sisi Allah. Ia cuma ujian. Yang penting kita dapat kekalkan iman kita pada Allah. Yang kedua, amal soleh kita. Siapa pun kita. Kita tak boleh kata yang paling mulia marahin berbanding raja. Atau raja berbanding marahin. Tak ada. Tak ada istilah yang kaya mulia pada miskin, miskin mulia pada kaya. Tak ada. Istilahnya ialah yang beriman dan beramal soleh paling mulia. Siapa pun dia. Kalau dia raja, dia beriman dan beramal soleh di atas sekali. Kalau dia orang miskin, dia beriman dan beramal soleh di atas sekali. Ini satu keadilan Allah. Allah tak ukur kita dengan benda yang di luar kemampuan kita. Tentang untuk menjadi bangsa itu dan ini, itu bukan kemampuan kita. Itu pilihan, bukan pilihan kita. Untuk menjadi lelaki ataupun perempuan, itu bukan pilihan kita. Kita tak mampu memilih untuk jadi lelaki atau perempuan. Menjadi sihat atau sakit, itu juga bukan pilihan kita. Muda dan tua bukan pilihan kita. Maka Allah beri suatu pemilihan yang adil pada semua makhluknya. Iaitu iman dan amal soleh. Silakan beriman. Silakan beramal soleh. Yang kedua, kata ulama, al-idrak, dengan membaca surah ini kita mengetahui. Bila mana kita berfikir tentang keajaiban alam ini, ciptaan Allah Ta'ala ini, dia akan berhenti kepada kita akan mengesahkan Allah. Tuan-tuan, kita tengok langit, tengok bumi, tengok hujan, tengok matahari, tengok bulan, sungai, laut, gunung ganang, flora, fauna. Semua ini dengan keajaiban ciptaan Allah, akhirnya dia akan berakhir kepada kita mengetahui Allah itu esa. Fikirlah. Pasti kita akan nampak. Dan yang ketiga, al-idrak. Untuk manusia mengetahui dalam surah ini, bahawa Allah Ta'ala bila memberi nikmat kepadanya, kepada manusia, ia mungkin menjadi sebab manusia ini terseleweng daripada jalan kebenaran. Kadang-kadang nikmat itu boleh menyebabkan manusia sesat. Sebagaimana nikmat yang diberikan pada kota Sabah. Sabah ni negara yang kaya sungguh. Yang ekonomi dia Masya Allah, buminya Masya Allah. Kesemuanya hebat, rakyatnya tak ada miskin. Kita kan kalau sebut negara paling cemerlang, namanya negara maju. Kita namakan negara ini G7. G50, G20. Konon negara ini paling hebat. Ini negara yang paling kaya, Luxembourg sebagai contoh. Negara paling kaya, Qatar, sekian-sekian. Nilai yang kita begitu. Tetapi kita kena tahu, pernah ada negara yang paling hebat pada itu lagi. Apa dia nama negara? Sabah. Negara ini lagi luar biasa, Sabah. Dari semua aspek. Bahkan kita pernah cerita dalam penafsiran kita sebelum ini, bagaimana hygiene-nya negara Sabah. Kalau seorang yang ada kutu kepala masuk negara ini, kutu tu mati. Kerana terlalu segar udaranya. Baik udaranya. Ini negara yang hebat dengan pokok-pokok, dengan buah-buahan, dengan air yang banyak. Jadi kita belajar daripada surah ini, kadang-kadang nikmat yang banyak menjadikan kita sesat. Bila kita gagal untuk memahami nikmat itu sebagai ujian. Ramai orang yang jadi sesat sebab nikmatnya banyak sangat. Dia ni tak pernah sakit, yang macam tu cepat sesat. Yang jenis kaya tak pernah jatuh, ini cepat sombong. Dia kata dia pegang apa pun jadi duit. Sebab dia rasa dibijak. Maka yang mendapat nikmat yang banyak dibimbangi akan sesat. Sebab itu kita patut melihat diri kita bila kita dapat nikmat banyak. Jangan kesudahannya menjadikan kita sombong. Sebab ia berlaku pada banyak umat lain. Yang Allah beri nikmat macam-macam, umur panjang beratus tahun. Mereka tak sakit, demam semua batuk tak ada.
Tak macam kita sikit batuk. Ini ada tanda mati tiap-tiap hari kita ni. Lepas batuk, demam sesama. Lepas tu ada je pening kepala. Lepas tu tak datang kuliah. Biasa. Semua tanda nak mati belaka. Mereka ni tuan-tuan sihat sungguh-sungguh. Sihat, tak sakit, tak demam, tak batuk, tak sesama. Akhirnya menjadikan mereka sombong sangat-sangat. Sombong lalu mati dalam keadaan kufur. Jadi surah ni ajar kita. Jangan kadang-kadang jangan duk pilih, jangan duk minta banyak sangat nikmat. Bimbang kufur. Bimbang. Kerana saya katakan yang banyak kufur yang dapat nikmat banyak tu. Sehingga dia leka. Dia tak sempat nak buat ketaatan pada Allah, dia rasa umurnya panjang, kekal atas dunia. Ini yang menjadi angan-angan kaum sahabat. Yang keempat, kata ulama, bila dalam surah ini kita mengetahui kecil atau besar suatu perkara, semuanya dalam ilmu Allah. Supaya kita hati-hati bila bercakap, bila kita buat satu benda. Tak payahlah nak sorok mana-mana, Allah tahu berlaku. Maka berlaku jujurlah dengan diri kita. Yang kecil ataupun yang besar Allah tahu, Allah akan hisap. Allah akan bongkarkan, Allah akan pertontonkan. Bukankah Allah sebut dalam surah yang lain, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa pun yang melakukan kejahatan walau sekecil mana pun akan ditunjukkan. Dan yang kelima, dan surah ini bila kita menghayatinya, manusia ini apapun dia memiliki segala sebab kekuatan, kekayaan dan sebagainya, dia amat berhajat kepada rahmat Allah. Tentu kalau kita kaya tanpa rahmat Allah, bahaya. Kalau kita sihat tanpa rahmat Allah, bahaya. Kalau kita ni ada segala sebab untuk umur panjang, tapi ia tidak akan berguna kalau Allah tidak merahmatinya. Kita perlu rahmat Allah. Yang ini menjadikan apa yang kita miliki diberkati oleh Allah. Yang keenam, surah ini mengajar kita, kata ulama, untuk mengetahui yang layak dipuji ialah Allah. Al-mustahaqqu lil hamdi huwa Allah. Yang saya dah sebut pada mukaddimah tadi. Kita tuan-tuan memang tak mampu untuk memikul pujian. Kalau hari ni orang kata kita lawa, esok orang kata kita lawa, kita dah sebut salah. Esok nak pakai baju mana pula ni? Takut ada orang kata tak lawa. Aku terpaksa belilah baju satu almari, 2 almari. Nak maintain lawa. Kalau hari ni orang kata kita ni baik sebab rajin bersedekah, oh tiap-tiap hari kita kena keluar duit. Jadi kita mula takut. Kita tak mampu untuk keluar tiap-tiap hari mungkin. Jadi siapa pun puji kita, ialah satu beban yang letak atas kepala kita. Sebab itu kita jangan menjadi hamba yang suka dipuji. Jangan. Orang tak puji kita lagi baik. Dia tak puji kita. Orang tak puji kita itu dan ini, kita pun tak kisahlah. Kerana kita tahu yang berhak dipuji cuma Allah. Kalau tuan-tuan dipuji dan tidak kembalikan cepat-cepat pujian pada Allah, maka kita akan binasa dengan pujian manusia. Akhirnya rupanya dipuji kita, tujuan nak hina kita bukan puji pun, ngampu je. Lawa hari ni Muman, sehat nampak, seling tubuh, rupanya nak suruh belanja makan. Habis duit kita pula. Puji ada makna rupanya. Sebab tu jangan suka sangat. Ni pantang puji kita, dah mula keluar kepak kita, naik dada. Akhirnya kita menyesal, rupanya mengampu je. Supaya tidak ada golongan yang mengampu kita. Dan memuji pada benda yang kita tak buat. Memuji pada benda yang tak ada pada kita. Kita dah timbang berat kita 120 kilo. Dia boleh kata kurus kita. Kurus. Lama tak nampak kurus sling. Kita baru timbang 120. Kalau kita nak percaya mana satu yang kita timbangkan yang orang puji. Kalau kita percaya orang puji, kita membohongi diri kita. Maka kita pun binasa. Maka yang berhak dipuji cuma Allah. Yang ketujuh, kalau kita baca surah ini, kata ulama, maka kita akan mengetahui bahawa kesudahan bagi setiap yang menghalang jalan Allah pasti akan binasa. Siapa pun yang menghalang manusia dari jalan Allah, yang halang orang ceramah, yang halang orang buat baik, yang halang orang buat taat, siapa pun yang halang benda-benda yang Allah suruh kita halang, kesudahan kita mesti dibinasakan. Sebab tu kita jangan halang. Hatta kita ayah jangan halang anak-anak kita buat baik. Kita bukan tengok dari sudut aspek negara semata, kita secara keluarga pun. Ayah anak-anak kita nak buat baik, biar dia buat baik. Jangan halang dia. Kalau kita menghalang kebaikan, dia juga akibatnya pada kita. Kemudian yang ke-8 kata ulama, bila kita membaca surah ini, dia mengajar kita untuk membiasakan diri kita melihat nikmat Allah. Ta'widul muslim
ala ru'yati ni'amillah. Tuan-tuan, setiap hari kita selalu tengok nikmat Allah supaya kita tak kufur pada Allah. Yang saya katakan, kita cenderung tengok musibah je. Kalau ada musibah sikit, siap. Darah pun naik. Ada musibah sikit, siap. Dia punya tension lain macam. Suara dah tinggi, dah kasar. Tidakkah kita diajar oleh Allah membiasakan melihat nikmat, bukan melihat musibah? Kita kena biasa bilang nikmat kita. Waktu kita kena sesuatu musibah, tolak musibah tadi dengan membilang nikmat. Kenalah satu musibah yang kita tak suka. Memang tak sukalah. Kita pun bilang nikmat kita selama ni. Sebelum kita kena benda ni, lihat nikmat kita banyak. Kalau hari ni saya kata kita rugi berniaga. Tengok sebelum ini kita macam mana? InsyaAllah untung. InsyaAllah bagus. Ini je hari ni. Takkan ni kita dah nak ngeluh dengan musibah kecil ini. Maka biasakan diri tengok nikmat Allah. Dan biasakan anak-anak kita diajar dengan melihat nikmat Allah. Tentang kita macam saya katakan jarang tengok nikmat Allah. Jarang. Jarang sebut nikmat Allah. Jarang syukur dengan nikmat Allah yang dah ada pada kita. Kita cuma menunggu nikmat yang tak ada supaya dia ada. Sehingga lupa nikmat ada. Kita cuma mengira musibah kecil ini, kita lupa pada ganti yang lebih besar. Yang nikmat ataupun ujian kecil ini yang berlaku dalam hidup kita, Allah dah ganti pun dengan benda baik. Yang sebelum ni kita, okey, daripada tangan hidup jadi patah. Katakan. Kita duduk ngeluh ni, tangan patah atau kaki patah. Maka lihat nikmat yang Allah berikan pada kita. Banyak. Okey, sebab patah, asbab patah tangan, patah kaki dapat cuti panjang. Bukankah itu nikmat? Bukan suruh patah, lepas tu suruh buat kerja. Dapat cuti. Doktor sains cuti 2 bulan. Akhirnya boleh buat bisnes online pula. Tambah income lain pula. Nikmat cuti 2 bulan. Akhirnya dia boleh sekian. Tak terkira banyak. Tapi duk ngeluh musibah kecil. Biasakan diri. Yang ke-9 kata ulama, bila kita membaca surah ini kita mengetahui perlunya kita bertaubat kembali pada Allah dengan bertaubat setiap masa. Setiap masa kita sentiasa hidup dengan cara kembali pada Allah dengan bertaubat. Supaya kita jangan alpa dengan maksiat kita buat lalu kita tanpa sedar dihukum oleh Allah. Kenapa tuan-tuan setiap hari kena taubat? Sebab setiap hari tu buat salah. Kita memang buat salah kita tanpa kita sedar, kita pun telah dihukum dengan kesalahan kita. Yang satu kesalahan, kita lupa dihukum. Saya dah beritahu tuan-tuan, hukuman paling teruk, kita lupa kita telah dijauhkan oleh Allah daripada kita. Allah jauhkan kita dari Allah. Yang asal pergi masjid, tak pergi masjid, asal kuliah, tak pergi kuliah, dia jauhkan. Dia lupa itu hukuman. Dia ingat itu biasa-biasa je. Itu hukuman Allah. Allah bila menghukum seorang, yang pertama dijauhkan dia dari Allah. Dan dijauhkan dia daripada kebaikan yang biasa dia buat. Itu hukuman. Sebelum datang azab. Jauh. Akhirnya kena azab. Oleh sebab itu, sentiasa cara hidup kita bertaubat kepada Allah. Jangan leka, setiap hari taubat. Yang kata hari ni saya rasa saya tak buat dosa. Orang yang banyak buat dosa dengan saya. Kata orang tu dia dengan Tuhan. Ni kita cerita kita. Ada orang yang sentiasa cemerlang, sentiasa sibuk untuk memperbaiki dirinya. Kata Hasan Basri, orang beriman itu, bila dia sampai satu tahap, dia akan melihat kesalahannya. Dan dia mengislahkannya. Dan selepas dia memperbaiki kesalahannya, Allah akan tunjuk dia kesalahan kedua. Dan dia islah balik, baiki balik. Dan Allah tunjuk kesalahan ketiga. Sehingga dia mulai sibuk memperbaiki kesalahannya berbanding kesalahan orang lain. Sebab duk sibuk ni baiki kesalahan dirinya, sehingga dia lupa kesalahan orang lain. Dia tak lagi sibuk dengan orang lain. Tapi yang berlaku pada kita, sibuk dengan kesalahan orang lain. Kesalahan kita tak baiki. Tuan-tuan, bila kita nampak satu kesalahan kita, lalu kita usaha memperbaikinya, maka Allah tunjuk kesalahan yang kedua. Ketiga, keempat, kelima. Sehingga kita jadi apa yang disebut dalam hadis. Tuba liman syaghalahu uyubuhu, liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Aduhai untungnya orang yang disibukkan dengan keaiban dirinya daripada melihat keaiban manusia lain. Kita jangan kira orang salah orang lain, kira salah kita ni kat mana. Sebab itu yang kita dituntut. Kita dituntut menghakimi diri kita. Hakimi diri kita. Siapa kita? Apakah kita jauh dari Allah? Hakimi diri kita. Kemudian yang ke-10, syaitan tidak mengetahui perkara gaib.
Syaitan dan jin tak tahu. Jin bekerja. Mereka mendakwa mengetahui perkara gaib, mereka tak tahu. Tapi jangan tertipu kalau orang mendakwa tahu ilmu gaib. Meramal nasib. Semua benda ni kita tak pakai. Yang ini meramal nasib dah masuk dalam TikTok dengan cara baru. Dulu dia orang melihat tapak tangan. Hari ni mereka nilai ke tapak tangan ni, kalau jari manis kita hampir dengan jari telunjuk kita menunjukkan apa? Kalau rendah sikit tunjukkan apa? Inilah tenung tangan. Tenung tangan ni kalau orang ni tinggi sikit, mana dia orang berdikari. Kalau ni bawah sikit, ni orang suka bergantung pada orang lain. Nyusah orang lain. Semua benda-benda ni lah tenung nasib moden. Cuma dia dalam versi TikTok. Jadi peramal tangan ni dah masuk TikTok. Tak ada lagi buka gerai tepi jalan, main tengok tangan. Tengok tuah ke tak tuah. Dia main dalam TikTok je. Kita pula hari ni memang ambil sanak dari TikTok. Itu sumber ilmu kita. Jadi kita bimbang ada ilmu-ilmu yang tak betul kita ambil juga. Ilmu yang betul okeylah. Yang berfakta, yang bermaklumat, yang bukan khurafat, okey. Ilmu yang bentuk seumpama ni tenung nasib. Dengan tangan, dengan muka dan sebagainya, maka ini benda yang dilarang dalam Islam. Kemudian surah ini juga mengajar pada kita bahawa kita mengetahui perhambaan kepada Allah itulah dia nilai sebenar kita mendapat kedudukan tertinggi di sisi Allah. Perhambaan kita pada Allah. Kita bukan berebut untuk jadi kaya, bukan berebut untuk jadi raja, bukan berebut untuk menjadi orang berkuasa. Kita berebut untuk jadi hamba Allah. Kerana itu dipanggil ain, nilai sebenar permata sebenar irtiqa'il maqam. Kedudukan tertinggi di sisi Allah. Kemudian yang ke-11, kalau kita baca surah ini maka kita akan mendapati bahawa syukur pada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan dengan diterjemahkan dengan amal yang soleh dan perkataan yang baik. Bukan sekadar kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, tapi terjemahkan dengan amal yang soleh. Kemudian seterusnya yang ke-12, bila mana kita baca surah ini kita akan memahami bahawa dalam setiap perbuatan, perkataan dan amalan hadirkan niat yang baik. Contoh niat mendahului kebaikan perkataan dan perbuatan. Niat. Maknanya kata gini, tuan-tuan bila tuan-tuan bercakap baik dapat pahala. Tuan-tuan bila buat baik dapat pahala. Tapi bila tuan-tuan niat baik, dia mendahului perkataan dan perbuatan dan dapat pahala. Walau kita belum buat ni, belum. Kita baru niat nak nasihat dia, kita dah dapat pahala. Dia mendahului. Kita baru fikir nak buat benda baik. Dengan niat, kita dah dapat pahala dulu. Ini disebut niat mengatasi perkataan dan perbuatan baik. Niat yang baik. Dan kita pun tahu tentang kesan niat yang baik. Tentang bila niat tu betul, niat tu baik, maka walaupun kita tak sempat buat, tetap tercatat pahala. Walau kita buat tak sempurna, tetap disempurnakan niat baik. Saya tak reti nasihat orang. Tapi niat saya nak nasihat orang, maka Allah sempurnakan nasihat. Walaupun kita tergagak-gagak nak nasihat orang ni, faham tak faham orang yang kita nasihat. Kita bukanlah lidah yang fasih misal katanya untuk nasihat dia. Tapi kita niat nak nasihat. Tapi niat kita menjadikan dia faham. Kadang-kadang kita nasihat guna bahasa isyarat aja, dia faham. Allah jadikan dia faham kerana niat kita yang baik. Supaya kita sentiasa jaga niat. Sentiasa jaga niat. Kita nak tidur, jaga niat. Supaya apa azam kita bangun esok. Kita bila berkahwin, jaga niat. Kita bila cari rezeki, jaga niat. Kita bila duduk dalam majlis ilmu, jaga niat. Kita bila berada di mana-mana tempat baik, niat kita jaga. Dan kadar niat kita, maka datang pertolongan Allah. Kadar niat kita akan datang kesempurnaan amal. Kadar niat kita akan tercatat pahala. Dan semuanya ialah bergantung pada niat. Niat kadang-kadang orang tu niat nak dapat hidayah. Allah beri dulu sebelum dia buat perkara yang mendatangkan hidayah. Dia baru niat nak taubat, Allah mudahkan dia taubat. Dia niat nak cari kawan soleh. Tak nak ada kawan-kawan toleh ni. Dia baru niat kawan soleh tu datang kat dia. Dia baru niat nak cari rezeki halal. Rezeki halal tu datang pada dia sebelum dia sempat buat. Ini kuasa niat. Sebab tu kita tengok kekuatan niat tu cukup. Tuan-tuan niat puasa, terus lupa lapar. Kalaupun lapar, kita boleh lawan dia.
Sebab saya niat puasa. Dia boleh lawan. Cuba tuan-tuan jangan niat puasa kemudian berlapar satu hari. Agak-agak boleh tak lawan? Kita tahu kita tak puasa, kita pun tak niat puasa. Cuma hari saya tak nak makan. Atas nama diet. Kita tengoklah kuat tara mana. Tak kuat. Kita tak kuat. Begitu nak tahu kuatnya niat. Supaya kita dalam buat sesuatu hadirkan niat tadi. Siapa pun kita, walaupun kita orangnya kecil, dari sudut kekuatan tubuh badan, dari sudut kekuatan harta benda, tapi niat itu menjadikan ia sempurna. Sebab itu pelara niat selalu, jangan perkecilkan niat baik. Tidur dengan memasang niat. Bahkan dulu saya ingat bila saya mengaji kitab Muniyatul Musalli, antara perkara yang guru kita ajar, selepas beri salam, Assalamualaikum, terus berniat nanti nak sembahyang lagi. Nanti kalau kita maghrib, kita dah niat untuk solat isyak, nak solat isyak. Nanti lepas isyak, dah beri salam, kita dah niat nak solat subuh esok. Supaya seolah-olah kita mati dalam solat. Walaupun kita tak solat, kita dalam niat nak solat. Kan itu kita dalam perjalanan. Tuan-tuan tahu belajar bab jamak takhir. Apa syarat jamak takhir? Jamak takdim maklumlah. Jamak takhir ni kita mesti niat untuk takhir. Jamak takdim kita tak perlu niat untuk takdim. Maksudnya tuan-tuan berjalan, dah ada masa, solat je lah. Tapi kalau kita dah niat nak melambatkan solat tadi menjadi jamak takhir, tuan-tuan kena niat untuk jamak takhir. Kenapa? Kerana waktu solat dah keluar. Salah satu waktu solat. Tapi dengan niat kita tadi menjadikan waktu solat tu tak keluar. Dia tetap dalam komponen solat. Adapun jamak takdim, tak ada waktu solat yang keluar. Cuma ada waktu yang belum sampai. Tapi bila jamak takhir, salah satu solat itu dah keluar waktu dia. Zuhur dah keluar. Maghrib dah keluar. Makna dengan zuhurnya kita tak sembahyang. Tapi kerana kita niat takhir bererti kita nak sembahyang. Dia keluar waktu tadi tidak menjejaskan kita sebab kita ada niat untuk solat. Kerana kita masih berada dalam solat. Ya hebat niat. Yang menjadi syarat. Supaya kita tahu tentang kelebihan niat. Kadang-kadang anak kita hantar sekolah biar dia niat. Niatnya apa hantar sekolah? Jangan kita silap niat. Niat Ustaz, biar anak saya gaji 10 angka. Jangan salah niat. Niat hantar sekolah sebab apa? Biar dia belajar adab, biar dia belajar akhlak. Biar dia jadi anak soleh. Cerita gaji dia berapa puluh angka itu hal lain. Kita tak tahu. Sebab ada orang kita tengok mengaji sampai peringkat pilot last kali buka kedai makan. Jual sizzling. Mi sizzling. Kerja pilot akhir meniaga tu. Kita tak tahu rezeki macam mana. Ada orang yang saya kata belajar bidang lain, last kali dia pergi bidang lain. Dia jual produk lain. Supaya kita tahu, jangan kita hantar anak-anak kita bercakap tentang rezekinya. Kerana rezekinya rahsia Allah. Kita tak tahu. Anak saya dah train dia untuk jadi sekian-sekian supaya gaji besar. Jangan. Ajar dia untuk belajar adab. Ajar dia untuk menaikkan agama Allah. Reputasi orang Islam dan umat Islam. Biar dia cemerlang, tujuan dia cemerlang untuk tunjuk inilah dia orang Islam. Kerana aku menyembah Allah, aku bersyukur pada Allah, lihat bagaimana Allah beri aku kejayaan. Sehingga bila orang kata apa rahsia kejayaan awak, sentiasa berdoa kepada Allah. Sentiasa jaga solat. Tak ada kita guna cara orang kafir, work hard. Kita tak guna kaedah tu. Semua orang kerja kuat. Siapa tak kerja kuat? Ada orang kerja sampai keluar, sampai buasir, sampai appendix, kerana kerja kuat. Natijah sama. Ajar dia banyakkan berzikir pada Allah. Banyak ingat Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Ni cik, macam mana cik kaya? Jaga hubungan dengan Allah. Jangan kufur dengan nikmat Allah. Bukankah kita telah mengangkat nilai sebenar manusia? Untuk dia dapat. Bukan kita ajar kena sentiasa wajib baca buku. Wajib. Orang pun rajin juga baca buku. Kita ada kawan-kawan yang sama-sama rajin baca buku. Natijahnya lain. Dia baca 5 jam, kita pun baca 5 jam. Tapi natijah takkan sama. Tak ada pun orang kata awak baca 5 jam maka natijah sama. Takkan sama. Ni duk training berlari, akhir bila berlomba 100 meter seorang je juara. Sama-sama training 10 jam, 15 jam. Tapi bila berakhir kemenangan, cuma seorang menang. Tak ada orang berlari 2 orang menang. Padahal masing-masing bekerja keras berlari. Tembak je pistol, pecut. Sungguh-sungguh. Ini dah berlatih bertahun. Sampai putus awak keting. Sebab dia nak berlari laju ni. Tapi natijahnya sama orang yang menang.
Jadi bukan cerita kita boleh sebut kejayaan kita sebab saya kerja keras. Kadang-kadang orang ni jawab hati, saya lagi keras pada awak kerja. Tapi katakan dia, doa pada Allah. Bina hubungan dengan Allah. Allah pasti beri lebih baik apa yang kita inginkan. Maka di situ kita mengangkat nilai. Ini cara kita bagaimana mendidik anak-anak. Jangan hantar sekolah je ni, nanti abang belajar rajin-rajin, gaji 40,000 biar tinggi pada ayah. Gaji sekian-sekian. Itu yang berlaku di Jepun. Bila anak-anak tak berjaya macam dicita-citakan oleh ayahnya, bunuh diri. Yang nak jadi engineer tak jadi engineer, bunuh diri. Yang nak jadi arkitek tak dapat jadi arkitek, bunuh diri. Dah asyik bunuh diri. Semuanya cerita bunuh diri. Kenapa? Kerana mereka terlalu obses sangat dengan hal-hal duniawi. Maka tekanan tu tinggi. Maka kita tak ikut cara dan rentak orang yang gagal ini. Baik, ini di antara, kalau kita baca Al-Quran, surah Sabah ini kita akan mengetahui benda tu disebut oleh para ulama. Al-Idrak, kita akan tahu. Kembali pada penafsiran kita, Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa puji Allah? Allazi yang lahu bagi Allah itu, ma fis samawati wa ma fil ard. Apa sahaja di langit dan apa sahaja di bumi. Walahul hamdu, dan khusus kepujian kepada Allah di hari akhirat kelak. Di dunia ada orang nak puji orang lain, tak nak puji Allah. Walau dia tidak ada asas untuk dipuji. Allah layak dipuji kerana Allah yang menciptakan langit dan bumi. Manusia dan segala intipatinya. Nanti akhirat kelak pujian itu khusus pada Allah. Tidak ada lagi di akhirat kelak ada orang berani puji orang lain. Takkan ada. Kat sini berani belaka lah sebab tak ada lagi hisap. Kita pun puji sekian-sekian sehingga membelakangi Allah Ta'ala. Walau orang kita puji tidak ada satu pun status yang melayakkan diri puji. Adapun Allah, kan Allah menciptakan langit dan bumi. Menentukan rezeki. Dan menjadikan segala kemudahan kepada hamba-hambanya. Maka dia layak dipuji. Ya'lamu ma wa huwal hakimul khabir. Allah itu maha bijaksana dan maha halus pengetahuannya. Ini kecil besar Tuhan tahu belaka. Walaupun benda itu tersembunyi di malam yang gelap, di hari yang hujan. Walaupun ia semut hitam yang berjalan di malam hari, Allah mengetahuinya. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa sahaja yang masuk ke muka bumi. Allah tahu air yang masuk ke muka bumi. Allah tahu mayat yang masuk ke muka bumi. Allah tahu harta benda galian yang ada di muka bumi, Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun daripada langit yang berupa hujan, salji, embun, kilat, petir, rezeki, malaikat, kitab dan juga takdir. Allah tahu apa yang masuk dalam bumi ini. Apa maksud masuk dalam bumi, Allah tahu. Semua mayat-mayat yang masuk dalam Allah tahu. Dan Allah tahu setiap titik air yang masuk ke dalam sehingga menyuburkan tanah. Allah mengetahui setiap galian-galian yang ada. Itu dalam pengetahuan Allah. Manusia nak cari susah. Tapi akhirnya, akhirat kelak Allah akan keluarkan semua galian itu. Untuk menjadi fitnah akhir zaman. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Zalzalah. Allah akan keluarkan semua. Segala perut bumi yang akan dikeluarkan. Berupa intang, permata dan kekayaan. Allah yang mengetahui apa yang ada dalam muka bumi ini. Supaya manusia mengetahui rezeki tak pernah habis. Kita selalu ingatkan kepada kita, jangan bimbang masalah rezeki. Bimbanglah masalah keimanan dan ketaatan pada Allah. Rezeki tak pernah habis. Tapi iman dan juga amal soleh ini akan diangkat bila sampai waktu. Rezeki tuan-tuan tak akan pernah habis. Dia akan terus keluar dengan sumber-sumber yang banyak. Kita dah hidup lama, tengok bagaimana perjalanan rezeki tuan-tuan yang hidup 70 tahun, 80 tahun. Cuba lihat perjalanan rezeki itu bagaimana. Apakah dia habis? Itu berkembang. Makin ramai orang. Kalau ikut angka kita macam tak cukup. Tidak. Lihat bagaimana lebihan rezeki. Yang akhirnya manusia sini tak mampu lagi untuk mengambil, terpaksa tolak. Banyaknya rezeki Allah. Yang berupa pelbagai perkara. Dan Allah mengetahui apa yang keluar daripada muka bumi berupa tumbuh-tumbuhan. Allah tahu pokok mana tumbuh, mana tak tumbuh. Kita cuma tanam. Kita cuma semai, kita cuma siram, kita cuma baju. Apa yang tumbuh? Hanya Allah yang tahu. 10 batang kita tanam, mungkin sebatang tumbuh. Allah mengetahui. Kadang-kadang yang ni kita baju cukup baik-baik, tak tumbuh. Yang ni kita buat lebih kurang, tumbuh. Kadang-kadang ada yang kita campak je, ambil biji mempelang dari jauh.
tingkat 2 campur. Hidup subur, berbuah. Ada satu lagi kita beli khas daripada Siam. Khas beli daripada Perlis. Mempelam power punya. Tanam, mati. Yang kita campur tu, hidup. Kerana Allah yang mengetahui mana yang hidup, mana yang mati. Tanya orang yang kerja berkebun tu. Yang dibaja betul-betul, tak jadi ni. Yang dibuang lebih kurang hidup. Cukup tuan-tuan tengok lalang. Siapa tanam lalang? Hidupnya subur, tinggi pada orang. Untuk jadi bukti, malas ni mempunyai tanam tu. Lalang ni bukti mempunyainya tu pemalas. Maka bila dia lebih tinggi pada orang, untuk menunjukkan bagaimana dia subur. Walaupun tak ada orang, mana ada orang siram lalang? Tuan-tuan jumpa orang siram lalang? Saat saya gimana? Saya nak siram lalang. Banyak lalang nak siram, nak baja. Dia kata, sejak bila kamu gila ni? Tapi Allah jadikan dia hidup. Subur. Tanpa orang. Lihat hutan. Siapa tanam hutan tu? Siapa tanam hutan? Siapa tahu? Saya lah yang tanam hutan tu. Hutan belum kat Perak tu, saya tanam. Hutan Khatulistiwa, hutan kata saya tanam. Mereka kata bodoh awak. Tak ada orang pun boleh mendakwa dia menanam hutan. Lihat bagaimana Allah tumbuhkan. Allah mengetahui apa yang tumbuh, apa yang tak jadi, apa yang mati. Kemudian Allah menyatakan Allah yang tahu apa yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Yang turun dari langit apa dia? Hujan, rezeki, kitab Allah, Quran, Zabur, Taurat turun dari langit. Apa lagi? Maqadir, takdir Allah diturun dari langit. Mentakdirkan sekian-sekian. Apa yang pula yang naik ke langit? Buku catatan manusia, kebaikan manusia. Semuanya akan naik ke langit. Malaikat yang naik ke langit. Roh yang akan naik ke langit. Itu semua dalam ilmu pengetahuan Allah. Kemudian kata Allah, wa huwar rahim. Dan Allah yang dalam pengetahuan semua perkara ini, maka ketahuilah Allah itu sifatnya ialah penyayang. Bila Allah menyebut bahawa dia tahu semua, dia buat semua, bukan nak tunjuk sombong. Nak tunjuk Allah tu penyayang. Kita kan kalau sebut, saya waktu saya buat ni, nak tunjuk kita sombong. Kita kalau sebut, ini semua saya buat. Ini pokok ni saya tanam, ini rumah ni saya buat. Bila kita dakwa semua benda, kita nak tunjuk. Oh, kita ni power dan sombong. Kamu jangan cakap banyak. Tapi Allah bila menyebut tentang semua ciptaan ini, Allah nak tunjuk dia penyayang. Kerana semuanya ini untuk manusia. Semua yang aku ciptakan ini untuk kemudahan kamu, wahai manusia. Demi kelangsungan hidup kamu. Supaya rezeki kamu tak pernah putus. Kamu jangan mimpi. Supaya kamu tahu langit akan terus menurunkan hujan dan rezekinya. Kamu jangan takut. Kerana yang menciptakan kamu ini Tuhan penyayang. Tetapi bila kita tahu yang menciptakan kita Tuhan penyayang, tak ada benda yang kita patut takut. Kerana Allah itu penyayang. Jangan takutlah rezeki kurang, tak ada itu, jangan takut. Akan ada waktunya sampai waktunya. Rezeki itu akan sampai waktunya. Sebagaimana sampainya waktu solat. Tuan-tuan tunggu, akhirnya waktu solat pun sampai. Rezeki bersama tuan-tuan tunggu, nanti datanglah rezeki. Sebagaimana kita tidak diperintahkan solat, melainkan masuk waktunya. Dan demikian juga rezeki akan masuk waktunya. Tak payah supaya sangat sampai pening kepala. Sebab pening kepala duk fikir rezeki anak-anak macam mana. Anak umur bertahun 6 bulan. Tapi dah fikir ni besar ni macam mana. Belum masuk waktu dia. Budak ni pun tak berhenti lagi pegang duit. Dia pandai pegang mainan je. Pegang makanan. Makanan pun bukan dipegang wahyu. Nestum je. Tak payah bimbang dia nak makan apa ni. Tak, dia ada makanan dia. Dia pegang botol susu tu cukup 1 hari suntuk. Kacau susu, dia boleh minum sampai esok. Tak payah nak bimbang. Tengok anak bimbang masa depan macam mana dia nak beli rumah macam mana Ustaz. Nanti rumah makin mahal. Saya rasa kena beli awal. Umur anak baru 2 tahun setengah. Anak tu pun tak fikir nak rumah. Belum masuk waktu dia. Sebagaimana saya katakan belum masuk waktu solat, kita tak solat. Kita tuan-tuan solat dulu. Solat dulu. Gila lah solat dulu. Sama juga rezeki. Belum sampai waktunya, tak payah melampau-lampau. Berarti Islam, Allah ajar kita, cari rezeki ni ada waktunya. Berhenti. Solat, berhenti solat. Sayang pelanggan dia, berhenti. Kamu layan pun boleh tentu rezeki. Berhenti. Solat. Sampai malam hari berhenti, tidur. Saya nak kerja juga, tak nak tidur. Jangan. Nanti kamu 2 hari tak boleh kerja. Patut kamu cuma rehat 6 jam. Dek kamu tak tidur, akhirnya berpenyakit dah. Seminggu kena cuti tak kerja. Kan lagi teruk. Rehat. Maka semuanya Allah Ta'ala dah tetapkan waktu.
Maka waktu solat kita tahu bila. Dan demikian juga rezeki kita, rezeki anak-anak kita. Sampai masanya dia datang. Tuan-tuan ikhtiar macam yang sepatutnya. Kalau tak datang lagi, kerana belum masuk waktu. Kejap lagi masuk waktu. InsyaAllah rezeki itu datang pada kita, pada anak-anak kita. Maka tak ada perlu kita bimbangkan rezeki kita. Sehingga kita terpaksa buat benda bukan-bukan dalam hidup. Sehingga membelakangi perintah Allah. Kemudian Allah menyebut Al-Ghafur. Allah itu maha pengampun. Kerana Allah tahu kita, yang saya sebut, permulaan kita memang makhluk berdosa. Tapi Allah sentiasa tawarkan keampunan. Allah bentangkan pengampunannya kepada orang yang buat salah siang hari pada malam hari. Dan Allah bentangkan pengampunannya pada siang hari pada yang orang buat salah pada malam hari. Dengan bahasa mudah, Allah sentiasa membuka pintu pengampunan. Tak ada seorang pun boleh tutup pintu pengampunan dengan berkata, Tuhan tak ampun dosa kamu. Tak ada. Allah mengampuni dosa. Sejauh mana pun dosa, setinggi mana dosa sebanyak, tak ada seorang pun berhak berkata, Tuhan tak akan ampun dosa kamu sebab banyak sangat. Tidak ada seorang pun berhak. Bahkan kata Allah, Nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim. Tolong beritahu pada hamba-Ku, aku ini adalah pengampun lagi penyayang. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah orang yang melampau buat dosa, jangan putus asa. Aku akan mengampun dosa semuanya. Tuan-tuan, umpama kita dengar awak hutang banyak mana? Saya akan bayar hutang semuanya. Gembira tak kita kalau orang cakap macam tu? Awak ada hutang, saya akan bayar semuanya. Tuan-tuan, lebih gembira lagi bila Allah berkata, kamu ada dosa, aku ampunkan semuanya. Ampunkan semuanya. Sehingga kamu tak ada dosa. Dengan cara kau minta ampun. Rendah dirilah sikit minta ampun. Takkan nak minta ampun percuma macam tu. Rendah diri. Allah suka melihat hamba-Nya yang merendahkan diri. Kerana seorang bila buat dosa, egonya tinggi. Bila mana dia taubat, dia merendahkan egonya. Dan di situ datang rahmat Allah. Kerana rahmat Allah tak akan datang pada orang yang ego dan sombong. Waktu kita sikit je rendah diri, maka datanglah kelembutan Allah pada kita. Maka inilah sifat Allah, penyayang dan pengampun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.